Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, kali ini video kita sedikit berbeza ya. Sebab hari ini cikgu nak terangkan awak tentang sifat kimia bagi alkina ya. Okay, untuk sifat kimia bagi alkina ni cikgu terpaksa tunjukkan secara detail dalam bentuk lukisan begini ya, supaya awak boleh nampak dengan jelas ya, dan awak nampak perbezaan dia di antara dia ataupun di antara alkina dan juga alkana. Kena ingat yang cikgu bagi tahu sebelum ni, iaitu alkana dia tidak boleh melakukan tindak balas secara penambahan sebab dia adalah hidrokarbon tepu. Tetapi untuk alkina dia boleh melakukan tindak balas penambahan disebabkan dia merupakan hidrokarbon tak tepu, dia mengandungi ikatan ganda dua yang kita boleh buka lagi untuk kita masukkan sesuatu di dalamnya. Okey. So hari ni kita mulakan dengan dia punya sekadar gambar rajah dia ya. Alkina. Okey, yang pertama tindak balas yang pertama dia boleh buat adalah tindak balas pembakaran. Yang ini jelas. Cikgu dah bagi tahu kat awak. Tindak balas pembakaran ini sama sahaja dengan tindak balas pembakaran bagi alkana. Ya, cuma hasil dia tu nanti kita kena imbangkan saja. Okey, yang kedua adalah tindak balas yang tak ada pada alkana, iaitu tindak balas penambahan. Okey, tindak balas penambahan. Tindak balas penambahan pula dia terbahagi kepada 5 lagi. Ya, bawah penambahan ada 5. Yang pertama adalah tindak balas dia dengan hidrogen ya, tindak balas dia dengan hidrogen, iaitu kita tambah hidrogen. Yang ini kita panggil sebagai tindak balas penghidrogenan. Iaitu kita masukkan hidrogen, penghidrogenan. Yang kedua adalah tindak balas yang kita panggil sebagai, ni tambah hidrogen, yang kita panggil sebagai tindak balas penghalogenan. Iaitu kalau halogen awak tahu dah, iaitu kita tambah dengan halogen. Sama ada kumpulan halogen adalah kumpulan 17 lah, sama ada klorin ataupun bromin. Okey, so itu adalah penghalogenan. Yang ketiga, kita ada ni panjang sikit. Halogenan. Nama dia ya, penghalogenan. Iaitu hidrogen dan halogen. Okey. So hidrogen dengan halogen dia akan jadi apa? HCl ataupun HBr lah. Sama ada asid hidroklorik ataupun hidrogen bromid ataupun asid bromik ataupun hidrogen klorida ataupun hidrogen bromida. Okey, yang ketiga, yang keempat pula dia adalah tindak balas dia dengan air ataupun kita kata tindak balas yang dipanggil sebagai penghidratan. Penghidratan. Ya, penghidratan adalah tindak balas di mana dia tambah dengan air. Okey, dia tambah dengan air. So dia tambah dengan air tambah dengan H2O. Ni ada condition dia ya. Dia ada condition dia di mana kita kata kita tahu dia tak larut dalam air. Tapi kita boleh tambahkan air tapi dengan condition. Maksudnya dia ada suhu tertentu dan juga mungkin dia ada mangkin juga. Nanti kita akan pergi ya. Okey, yang terakhir ataupun yang kelima untuk tindak balas penambahan adalah pengoksidaan. Ya. Pengoksidaan. Pengoksidaan ni adalah kita gunakan ejen pengoksidaan, iaitu sama ada kalium manganat 7 berasid ataupun kalium dikromat C2Cr2O7. Ya, kalium dikromat berasid. Ini adalah ejen pengoksidaan. Okey. So ini untuk tindak balas penambahan dan juga tindak balas pembakaran. Dan yang ini penambahan dah habis. Okey. Satu lagi tindak balas untuk alkina, yang ketiga adalah tindak balas pempolimeran. Pempolimeran. Pempolimeran ni adalah tindak balas di mana kita membentuk alkina dengan rantai yang panjang. Daripada monomer dia akan jadi polimer ya. Dia akan jadi polimer. Polimer maksudnya rantai molekul yang panjang. Okey, dia bertambah-tambah. Okey, so ini adalah secara ringkas tentang alkina. Okey, secara ringkas tentang alkina, dia punya tindak balas kimia dia. Okey, so kita akan pergi satu persatu. Yang pertama, kita akan pergi tentang pembakaran ya.
pembakaran. So pembakaran yang pertama, pembakaran yang kita perlu tahu adalah sama juga kita ambil contoh, cikgu ambil contoh semuanya tentang etina. Etina itu C2H4. Kita ambil contoh etina lebih mudah. Okey, kalau etina C2H4 tambah dengan pembakaran mesti ada oksigen yang berlebihan. Okey, so kita akan dapat karbon dioksida dan air. Sama juga cikgu cakap apa saja benda yang kita bakar kita akan dapat karbon dioksida dan juga air. Okey, so and then kita balancekan C2 sini 2 sini 2. Okey, hidrogen 4 sini 2 jadi letak sini 2. Oksigen sini 2 kali 2 4 tambah 2 6. So sini 3. So ini adalah untuk pembakaran bagi oksigen berlebihan dalam oksigen yang berlebihan. So tindak balas ni tindak balas yang lengkap lah. Okey, kalau tindak balas tu tak lengkap, C2H4 tambah oksigen yang tak cukup, so kita akan dapat 4 hasil lah, karbon dioksida tambah dengan air tambah dengan karbon tambah dengan karbon monoksida. Ada 4 hasil. Awak cukup tahu sekadar ini saja. Kalau nak balance pun agak susah sikit nak balance, tapi cukup sekadar kita tahu ada 4 yang hasil sekiranya pembakaran itu tak lengkap. Pembakaran tak lengkap maksudnya oksigen tak cukup. Okey, so itu untuk pembakaran yang pertama selesai. Okey, yang kedua kita masuk pula kepada tindak balas penambahan kita. Penambahan yang pertama. Okey, penambahan yang pertama tadi kita ada penghidrogenan. Penghidrogenan adalah kita tambah hidrogen, macam cikgu cakap. Tapi yang ni ada condition dia. Condition dia kita mesti ada platinum. Platinum ini adalah sebagai mangkin. Boleh juga guna nikel platinum ataupun nikel sebagai mangkin dan suhu mesti 180 darjah Celsius. Suhu mesti 180 darjah Celsius. So dia ada dua condition yang penting di sini untuk tambah hidrogen, iaitu kita ada platinum sebagai mangkin dan juga suhu dia 180 darjah Celsius. Jadi bagaimana kita tambah dia? Kita lukiskan dalam bentuk struktur supaya awak nampak dengan jelas. Okey, so ini adalah etina. Kita tambahkan dengan hidrogen. Cikgu lukiskan begini hidrogen. So awak akan nampak nanti di mana hidrogen ni dua-dua akan masuk ke dalam. Dia akan masuk ke dalam. Bagaimana nak masuk? Kita kena buka dia punya ganda dua ni. Sini ada ruang kosong kan? Sini ada ruang kosong. Sini pun ada ruang kosong yang cikgu dot-dot ni. Kiri kanan ni. Cikgu ubah warna dia sikit. Yang ni Yang ini ada ruang kosong, sini ada ruang kosong. Okey, jadi di situ kita boleh masukkan dia punya hidrogen. Cuma apa kita perlu buat? Kita kena buka. Daripada double bond tadi, dia akan jadi single bond. Contoh dia C. Jadi begini dah. Okey, hidrogen di atas yang bawah tadi tu macam biasalah. Okey, cumanya kita masukkan hidrogen yang kita tambah tu di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Okey. So, tindak balas penghidrogenan dia akan menghasilkan daripada alkina ataupun nama dia tadi etina kan. Daripada etina dia menjadi etana. Okey. Daripada alkina ataupun daripada etina dia akan jadi etana. Okey, itu untuk tindak balas penambahan kita yang pertama, iaitu penghidrogenan. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua kita ada tindak balas penambahan kita yang kedua adalah tindak balas penghalogenan. Penghalogenan lebih mudah sebab dia tidak ada condition macam tadi. Dia tak ada condition. Dia tidak ada apa-apa mangkin ke, tidak ada suhu yang sesuai ke yang digunakan, tak payah. Kita just tambah macam biasa, iaitu masukkan saja C double bond C H H H H, kita punya etina kita, and then tambahkan dengan halogen yang kita guna, contoh Cl. Cikgu lukis begini supaya kita nampak kat mana kita nak masukkan. Okay, and then kita masukkan je lah dia.
Dalam masuk kat sini satu, masuk kat sebelah sini satu. And then kita bukakan kita punya double bond kita. Bila kita buka double bond kita akan dapat C, C, H, 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 H. And then kita ada Cl di kiri, Cl di kanan. Okay. So itu dia punya hasil dia. Nama dia pun, dia tadi alkina kan, ataupun etina. Yang ini dia jadi dia tak ada double bond kan, jadi dia akan jadi alkana. Alkana dia ada dua karbon kan. So kita buat nama dia adalah etan. Etana. Ya. Yang dua di depan ni klorin ni, ada dua klorin kan. So kita kena bagi tahu dia, iaitu klorin ni pada nombor 1 dengan nombor 2. Jadi nama dia adalah dichloroethana. Cuma kena namakan, kena bagi tahu kat mana kedudukan dia adalah, kedudukan dia dekat nombor 1 dengan nombor 2. 1,2 dichloroethana. Okey, so itu adalah nama dia untuk penghalogenan lah. Okey. So itu tindak balas penambahan yang kedua. Kita terus pergi kepada tindak balas penambahan yang ketiga, iaitu penghidrohalogenan. Nama panjang. Okey, so kita tambahkan, kita gabungan di antara hidrogen dengan halogen, iaitu kita dapat asid hidroklorik ataupun asid hidrobromik. Okey. So kita gunakan HCl lah di sini ya. C double bond C, H, H. Okey, condition pula sama macam tadi, tak ada condition apa-apa. Tidak ada sebarang condition yang awak perlu hafal. Cuma sama juga ya, dia akan masukkan macam biasa, dia masukkan kiri, dia masukkan kanan. Okey, so buka ganda 2 kita. Ya. Ganda 2 kita buka, and then kita namakan ataupun kita masukkan kita punya H kiri, Cl kanan. So ini adalah bentuk dia. Kalau kita nak namakan dia pula, kita namakan dia macam mana? Sama macam tadi, kita ada 2. So kita adalah etana. Cuma dia ada klorin pada karbon yang pertama. And then so kita namakanlah 1. Tadi di kan, dikloro sebab ada 2 klorin. Sekarang ada 1 klorin saja, 1 sajalah, 1 kloro. Ataupun 1 ni tak payah letak pun tak apa. Kita terus buat kloroetana pun boleh. 1 kloroetana pun boleh. Okey, so ini 3 penghidrogenan. Yang keempat kita ada penghidratan. Okey. Penghidratan. Hydration process. Hydrate ni kita tambah air ya. Tambah air. Tapi dia ada condition dia. Condition dia adalah dia punya suhu dia 300 darjah Celsius. Ya, suhu dia kena tinggi. And then dia ada dia punya mangkin dia kita panggil sebagai asid fosforik ya. Asid fosforik. Kalau tulis pun tak apa tulis dalam perkataan asid fosforik. So ini 2 condition dia untuk penghidratan. Okey, so kalau untuk penghidratan sama, kita lukis C double bond C, H, 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 H. Tambah dengan air kita HOH. Ya, so bila kita tambah macam tu, masukkan macam biasa, H masuk, OH pun masuk. Okey, bila kita masukkan macam tu, kita akan dapat C, H, 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 H. Okey, sini ada H yang kita dah masukkan. Sorry, terbalik kan, tapi tak apa, tak ada masalah. OH kita masukkan di sini. Ya. Cikgu tadi guna pen merah. OH masukkan di sini. Okey, so kita akan dapatlah nama dia adalah, awak nampak ini di sini ada kumpulan berfungsi hidroksil, iaitu kumpulan berfungsi bagi alkohol. Jadi yang ini adalah alkohol. Maksudnya untuk tindak balas penghidratan, kita punya alkina bertukar menjadi alkohol. Dalam kes ini etina bertukar menjadi etanol. Ya, etan juga tambahkan di belakang dia OL, iaitu sebab dia alkohol, so nama dia adalah etanol. Okey, so ini condition dia. Sama juga kalau kita buat bentuk yang lain pun ya. Hanya kita pecahkan pada dia punya double bond ya.
pada dia punya double bond. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir untuk penambahan adalah pengoksidaan. Ya, pengoksidaan. Okey, kalau untuk pengoksidaan ini, dia ada dia punya tindak balas dia yang awak perlu tahu, iaitu tindak balas pengoksidaan ni kita perlu apa di sini kita ada kalium manganat, ya, KMnO4. Okey, kalium manganat ni fungsi dia menghasilkan oksigen. Maksudnya dia produce oksigen. Ya, nama pun pengoksidaan kan. So dia provide oksigen lah. Dengan kata lain, dia provide oksigen. Okay, so kalau kita nak buat dia punya gambar rajah dia, C double bond C, H, 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 H. Okay, 4 begini. Okay, kemudian kita tambahkan dengan, okay, dalam kalium manganat ni dia adalah larutan. Okay, dia adalah larutan. Bila dia ada larutan, dia ada air, ya. Dia ada air. So kita kena tambah dulu dengan air yang berada dalam larutan tu. Okay, ni dengan kata mudah lah. Kalau kita nak faham dengan lebih lanjut tu, ni cikgu nak bagi awak penerangan dengan yang lebih ringkas lah. Larutan bermaksud dia ada air. Okay, so cikgu cakap tadi dia menghasilkan oksigen kan. So kita tambahkan juga dengan oksigen. Okay, jadi ada air, ada oksigen. Oksigen yang kita nak tambah tu, kita masukkan dulu oksigen tu di dalam, air ni. Ya. So kita punya dia akan jadi OH dengan OH. Ya. Dia akan jadi OH dengan OH. Di mana kita masukkan dua OH dalam kita punya sebatian kita ataupun dalam etina kita. So CC, yang ni OH ni masuk kiri, OH ni masuk kanan. Okay. So kita akan dapat, okay, so kita akan dapat dia sini OH, sini pun OH. Jadi nama dia alkohol lah. Dia ada kiri dan kanan, dua-dua ada alkohol. Tapi nama dia akan jadi diol. Bermaksud ada dua kumpulan hidroksil. So kita akan panggil dia sebagai etan. Etan 1, 2. Sebab kan karbon yang pertama, karbon yang kedua kan. 1, 2 diol. Ya, etan 1, 2 diol. Okay, so sama juga pengoksidaan juga daripada alkina dia akan menghasilkan alkohol. Cuma kali ini dia mendapat dua alkohol lah. Dua ataupun diol kita panggil ya. Okay, so itu yang kelima ataupun yang terakhir untuk penambahan. Seterusnya kita pergi kepada yang terakhir sekali, iaitu pempolimeran. Ya. Tadi penambahan dah selesai. Cikgu cakap dia ada 3 kan. Pembakaran, penambahan dan pempolimeran. Ini nombor 3, iaitu pempolimeran. Ya, pempolimeran. Okey, pempolimeran kita nak hasilkan polimer daripada rantai monomer yang pendek. Okey, pempolimeran dia ada condition dia juga. Ya, condition dia adalah kita mesti ada suhu dia sangat tinggi ya. Suhu dia lebih kurang dalam 100, tak adalah tinggi sangat, cuma sampai 300 darjah Celsius. Okey, itu suhu dia. Mesti condition dia begitu. Kalau tidak, dia takkan jadi proses ni. Okey, dan juga dia punya pressure dia adalah 1000 atm. 1000 atm ni sangat tinggi ya, pressure yang sangat-sangat tinggi. Tak boleh nak dibayangkan bagaimana kalau kereta tu dipenyekkan, itu pun tak sampai 1000 cm lagi, 1000 atm lagi ya. 1000 atm ni pressure yang sangat kuat, sangat-sangat kuat ya. Untuk kita dapatkan kita punya polimer. Okey, cikgu ambil satulah alkina ya. Alkina yang pertama kita ambil etina lah. Macam biasa. Okey, H. Kali ni cikgu lukiskan begini ya. H kiri dan kanan dia. Okey. So kemudian bila kita nak jadikan dia polimer ya, kita just tarikkan kiri dan kanan ke bawah ya. Kiri dan kanan dia punya
ikatan tu, awak nampak ikatan ni, cikgu tarik kiri, ikatan ni, cikgu tarik kanan. Okey, double bond di tengah ni hilang. Double bond di tengah tu akan jadi hilang. Contoh, dia akan jadi C, H. Yang tu yang cikgu dah tarik tu, cikgu tarik ke bawah ni. Tarik ke bawah. So, kita akan dapat, kita tutupkan kita punya monomer kita, tutup begini, dah letakkan N. N ni bermaksud nilai tu banyak. Maksudnya, ni monomer kita berulang-ulang. Sebelah ni pun sama, sebelah ni pun sama. Kiri dan kanan ni pun sama. So, dia akan berulang-ulang. Itu kita panggil sebagai polimer. Di sini etina, di sini polyetina. Ya, di etina, yang ni kita panggil sebagai polyetina. Ya. So, itu nama dia. Okey, contoh yang kedua, yang sama juga. Cikgu ambil, kalau C, ada 4 C katakan. Double bond di sini. Okey, double bond di sini. Okey, kita lukis 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. H. Okey, kemudian 1, 2, 3, 4. Dan 1, 2, 3, 4. Okey. So, yang pertama sekali cikgu cakap apa tadi? Kita cari dia punya double bond. Double bond dia di sini. Okey, bila double bond di sini, kita ambil carbon yang ni dengan carbon yang ini. Kita tengok di sebelah dia, kita tarik. Kita tarik. Tarik begitu. Tarik dia punya ikatan, pergi ke bawah. So, kita akan dapat nanti C. Okey, kita buang. Dapat dia punya C tu kan. H atas ni kita kekalkan H atas. H bahagian atas ni kita kekalkan. Okay, and then yang di sebelah ini ni, sebelah ni kita letakkan dia di bawah. Ya, kalau kita nak ringkaskan pun boleh. C ada 1, C 1, 2, 3, H3. Begitu. Okay, yang di sebelah sini pula pun sama juga, 1, 2, 3 juga. Yang ni kita tarikkan ke bawah, so kita akan dapat CH3. So, kita tutup kiri dan kanan, tarik panjang, buat penutup, and then kita letakkan N. So, itu adalah kita punya sebatian ataupun kita punya polimer kita. Okay, so itu adalah tindak balas kimia bagi alkina. Okay, so ada beberapa, iaitu pembakaran, penambahan ada 5, dan yang terakhir kita ada pempolimeran. Okay, so selesai untuk tindak balas kimia ataupun sifat kimia bagi alkina. Okay, kalau ada apa-apa masalah, awak nak tanya, ya, nanti bagi tahu cikgu dalam grup Telegram ke, ataupun awak tanya secara personal pun tak ada masalah. Mungkin bab ini akan memerlukan awak tanya cikgu dengan lebih lanjut lah, supaya awak boleh faham dengan lebih jelas. Okay, so buat latihan yang terdapat dalam, buat semua yang kosong-kosong tu dalam Adura tu. Yang mana awak tak faham, awak snap saja kat cikgu, ya, supaya cikgu boleh jelaskan dengan lebih lanjut pada awak. Okay, itu saja. Terima kasih. Cikgu akan bagi latihan dalam grup Telegram kita. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.